Okey, kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا من عبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم فأما بعد. Alhamdulillah, terima kasih kepada admin kita, kru-kru yang menjayakan majlis kita pada pagi ini, kakak-kakak, abang-abang sekalian, kepada Arhish Center, Datin Raheza, seterusnya kepada hadirin muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya samalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberi kurnianya atas nikmat kepada kita, yang pagi-pagi kita berdoa kepada Allah Taala dengan kita sebut Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, hidayahkan kami dengan hidayahmu. Wa'afina fi man afait, dan berikanlah kesihatan, afiah kepada kami dengan kesihatan yang kau berikan. Wa tawallana fi man tawallait, dan kurniakanlah sebaik-baik kekurniaanmu pada kami. Sehinggalah akhir doa itu, dan bila kita berdoa tuan-tuan, apa yang kita minta pada Allah, afiat, sejahtera, hidayah. Dengan hidayah petunjuk Allah itu, akhirnya Allah pertemukan kita di dalam majlis pada pagi ini, iaitu pertemuan kita, perbincangan tentang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kali ini pertemuan pagi ini sebagai siri akhir kita bagi bab taharah dalam bab wudu, wudu orang sihat, wudu orang sakit, wudu orang yang berjabirah, yakni ada pembalut di tangan, di muka, di kepala, di kaki. Begitu juga pertemuan kita pada pagi ini penutupnya dengan sebelum kita bicara bab tayamum, dan hari ini kita bicara bab tayamum dengan slide video yang ringkas, dan begitu juga kita akan tunjukkan bicara sedikit tentang bagaimana kaedah yang disusun oleh Jakim, Jakim, berkenaan dengan bila kita wuduk cara itu tak perlu ulangi solat kembali, ya. Kadang-kadang kita bimbang solat kita tu tak sah. Kita bimbang juga solat ibadah kita tak diterima, tak sah, ya. Perlu kita qada balik, i'adah ataupun qada. Maksud i'adah itu sendiri pun dengan qada berbeza. I'adah lebih umum, ya. Maksudnya i'adah ni kita boleh ulang solat 2 kali, ya. Contohnya kita solat tadi kita terbatal. Contohnya terkentut ataupun perkara-perkara yang batalkan solat, kita boleh solat sekali lagi sebelum masuk waktu lain, dia panggil solat itu i'adah, tak qada, ya. Kemudian kita solat dah kali pertama seorang diri. Tiba-tiba datang tok guru, datang orang-orang yang soleh jadi imam. Kita rasa nak solat kembali, boleh i'adah buat kali kedua, ya. Tidak menjadi masalah. Jadi itu dipanggil i'adah. Dan qada berbeza. Qada sesuatu solat itu telah pun luput waktunya, telah masuk di waktu yang lain. Kita tidur tak sedar diri, ya, tak sedar, tak sihat, sakit, tak sedar tidur, ataupun dalam musafir,
luput waktu, maka kita solat di waktu yang lain, solat itu dipanggil qada, ya. Qada tak sama i'adah, ya, kalau segi istilahnya. Baik, pada pagi ini seperti biasalah, sebelum kita bicara panjang berkenaan dengan perkara itu, yang kita insya-Allah telah pun mengaitkan pertemuan kita nak bicara bab buku ni kan di akhir sekali lah. Buku panduan. Buku Jakim ini telah pun diterbitkan pada 2013-2014 dulu. Sebelum Syekh Muzaffar naik ke awan, naik ke angkasa. Ya. Jakim telah istimak. Sebab apa? Pak Allah kata kena buat satu panduan bagi orang yang solat, bagaimana mereka nak solat di angkasa. Kiblat entah ke mana kita tak jumpa kan. Kiblat di udara, di bumi tak apalah. Kalau di angkasa bagaimana nak buat. Jadi insya-Allah kita penghujungnya nanti kita akan bicara bab itu. Jadi awalnya seperti mana tajuk yang telah kita war-warkan, iaitu berkenaan dengan Fatihah, lagu Rasulullah, ya. Itu satu tanya saya kena jawab teruk juga baru ni. Kau Ustaz, adakah Rasulullah baca lagu? Tak apa, sekejap lagi kita bicarakan. Wallahu alam. Okay, kita teruskan dulu dengan salawat. Salawat kita ubah versi sikit hari ni, ya. Mungkin tuan-tuan semua dah ingat, saya sebut je, tuan-tuan boleh ikutlah slow-slow kan, insya-Allah. Kita selawat dulu, ya. Sebelum tu kita baca Fatihah sebelum salawat. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Okay, hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah SWT sekalian, kita bertemu pada pagi ini dalam slot pertama, iaitu kita ambil masalah dalam 10 ke 20 minit, ya, bagi laluan sedikit untuk apa? Kita bicara tentang bagaimana nak mendapat apa dalam kita ibadah. Tak lari juga pertemuan kita itu dengan kaitan dengan bacaan Al-Quran kan. Jadi eloklah kita kaitkan sikit Al-Quran di sudut suratul Fatihah. Mungkin dari sudut apa wakaf ibtida ataupun bab bacaan-bacaan dikupas oleh Ustaz Nazri kita kan. Dia bicara tentang bagaimana nak baca Quran, bagaimana nak wakaf ibtida. Sekarang ni ada tadrib ataupun latihan. Penghujungnya praktis membaca Al-Quran, ya. Jadi Al-Quran ada keterkaitannya dengan ibadah. Jadi dalam ibadah ini, dalam slot saya ambil sikit Fatihah lah. Sebagai setiap kali pertemuan kita cerita sikit. Sebab Fatihah ni banyak penghuraiannya. Dia ibu segala isi Al-Quran. Ya. Kadang-kadang dengan Fatihah saja menjadi ubat. Kadang-kadang dengan Fatihah saja sah solat kita. Walaupun tak baca ayat-ayat yang lain. Ya. Ayat lain sunat. Tapi Fatihah itu adalah menjadi wajib, rukun. Sahnya Fatihah, rukun yang kita baca tu sah, maka solat kita diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, bagi orang yang tak hafal ayat-ayat yang banyak, Fatihah saja. Jadi keberkesanan Fatihah itu pada kita perlulah kita amatilah dari sudut maknanya, dari sudut bacaannya, dari sudut bagaimana nak mengalunkannya, bagi sudut bagaimana kita nak meneliti maksud dan maknanya. Ada yang mengupaskan Fatihah itu ada berapa huruf, dari sudut perubatan.
ada huruf-huruf yang tak disebut dalam Fatihah. Kenapa tak disebut huruf itu? Tak ada huruf itu. Huruf itu tak disebut dalam Fatihah. Kenapa? Ada katakan sebabkan nama-nama huruf-huruf tak sebut itu mula dengan nama-nama huruf yang disebut nama-nama jin. Ya. Wallahu alam, itu sudut perubatan dia menilai ke arah itu. Dari sudut kemukjizatan yang lain, bagaimana pula kalau kita baca Al-Quran dengan lagu-lagu yang indah, dengan suara yang baik, dengan lontaran yang baik, dengan bacaan yang betul, dengan niat yang betul, yang niat menjadi ubat dan sebagainya. Jadi penghujungnya kita amin. Semoga Allah perkenankan doa. Jadi Fatihah juga orang panggil ad-doa. Ya. Maka setiap pertemuan kita, insya-Allah saya akan createkanlah satu perkara-perkara yang boleh mendatangkan ilmu dari sudut Fatihah, ya, sebelum kita bicara beribadah, kerana ada keterkaitan dengan ibadah, ya. Sebelum kita solat, nak apa pun, kira Fatihah itu sebagai asas kepada perbicaraan kita. Baik, untuk pagi ini saya rasa macam nak share sikit dia punya skrin, ya. Jadi skrin ni ada audio tak? Nah, sekejap. Share sound. Kemudian nak balik kepada ni, slide. Tentu nampak semua, nampak, Nampak Ustaz. Okey, nampak situ, insya-Allah kita sedikit kita bicarakan bab itulah. Okey, oleh kerana hari itu kita bagi tajuknya ialah Tarannum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, maksud tarannum itu, sebelum kita pergi ke maksud bacaan Fatihah, ya, kepada maqamat ataupun lagu-lagu yang dibaca oleh Rasulullah. Jadi selalu disebut perkataan tarannum. Jadi sini disebut perkataan tarannum itu untuk mengibaratkan kelakuan menyanyi dan perelokkan suara. Jadi tarannum ni lebih kurang menyanyi lah bahasa dia. Sudut bahasa, ya. Ia juga menggunakan pakai perkataan lain seperti al-lahan. Tarannum itu ghina, iaitu lahan. Lahan juga gelombang. Disebut menyanyi, ghina tu menyanyi, ya. Al-ghina at-tarji', istilah yang sama, ataupun as-saut tatarji', as-saut tarji', ataupun at-tatrib, ini istilah yang sama. As-saut tahsin, itu perelokkan, ya. Begitu juga al-qiraah tahsin, bacaan yang cantik. Begitu juga bil Quran, Quran dia bersambung, sebab saya punya laptop ni tuan-tuan tak install program Arab. Baru ni sebab buat Windows baru, sebab ada masalah, dia slow sikit. Buat baru, jumpa pesan dengan dia nak install bahasa Arab, maka bila kita masuk saja bahasa-bahasa Arab dalam ni, dia jadi bersambung. Kadang-kadang alhamdulillah dia bersambung begini. Kadang-kadang dia jadi terus bahasa kotak. Dia keluar kotak-kotak tak jadi bahasa. Jadi sekarang ni dia bersambung. Jadi bil Qur'ani, bil Qur'anil jahr, asalnya bil Qur'anil jahr. Jadi sekarang ni bil Qur'anil jahr, salah, sebab bil Qur'anil jahr maksud lain, ya. Dia bersambung alif dengan nun ni. Sebenarnya bil Qur'anil jahr, Quran yang jahar, as-saut. As-saut ni suara yang rafa', suara yang tinggi, suara yang terangkat, ya. Kemudian al-mujawwadatil Quran, iaitu lagu Al-Quran. At-taghanna, ataupun memadai, ataupun naghamat, lagu-lagu. Dan begitu juga yang terakhir sekali, istilah-istilah tarannum di Malaysia menjadi sinonim dalam masyarakat Muslim dengan merujuk kepada tarannum Al-Quran, iaitu Al-Quran ataupun seni lagu. Bagi negara Arab pula, istilah tarannum ini tidak berapa masyhur, bukan perkataan tarannum. Tempat dia disebut dengan maqamat. Maqamat ni maksudnya lagu juga. Saya pergi Qatar dulu 2018, tahun ni pun dia panggil lagi, cuma tak boleh pergi, buat dalam online je. Tilawah Al-Quran
peringkat antarabangsa anjuran Qatar, iaitu dalam reality TV Qatar. Ya, bila saya masuk je, tengok di situ dia sebut Iqra bil maqamat bayat, Iqra bil maqamat nahawan. Begitulah maksudnya maqamat. Istilah negara Arab disebut maqamat. An-Nagham, Nagham ni lebih disebut orang-orang sebelah Indonesia pakai bahasa Nagham. Ya, menggunakan Nagham. Nagham ni maksudnya bagi dia mungkin lebih sesuai dengan negara dia begitu. Kita sini Taranum. Sebut Taranum tu kita tak kata dah menyanyi. Kita tak sebut dah, sebut Taranum tu menyanyi. Sebab tu bila sebut Taranum Rasulullah, Rasulullah menyanyi ke? Bukan. Istilah itu khas bagi negara kita yang pakai istilah untuk lagu-lagu Al-Quran. Jadi tuan-tuan fahamlah situ ya. Maksud istilah bagi Al-Quran. Jadi secara umumnya Taranum Al-Quran itu bermula sejak zaman Rasulullah. Jadi kita nak kata apa? Kita cuma istilah hari ini saja wujud istilah itu. Cuma istilah yang diguna pakai ini telah wujud, diamalkan di zaman Rasulullah. Ya, bermula sejak zaman Rasulullah, iaitu semenjak kedatangan Islam, khususnya terhadap masyarakat Arab Jahiliyah. Jadi di sana diceritakan bahawa masyarakat Jahiliyah ni tuan-tuan memang suka kepada lagu. Termasuklah Bilal bin Rabah. Diriwayatkan juga bahawa Bilal bin Rabah ni suaranya sedap tuan-tuan. Ya, kalau dia suara tak sedap, bagaimana tuannya nak ambil tuan sebelum nama Abdullah bin apa yang menjaga, yang menjadi ketua tuan kepada Bilal bin Rabah sebelum dia dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, sebelum dia dibebaskan. Jadi dia ni duduk dengan tuan dia nama Abdullah juga, tak silap saya, tapi terlupa Abdullah bin apa. Dia ni oleh kerana dia mendengar seruan Nabi, Allah itu Esa, Allah itu Maha Esa, Maha Agung. Akhirnya di Islam tuan-tuan, bila di Islam, dia benci pada tuan dia yang sembah berhala. Bila bin Rabah ni, dia pergi berak, bahasa kampungnya sebut berak lah. Bahasa moden sikit dia sebut dia pergi buang najis. Bahasa lembut sikit kan. Dia pergi buang najis dia dekat sembahan tempat tuan dia yang sebelum ini menghadiah 100 ekor unta buat makan di situ. Tujuannya untuk dapat menarik orang datang ke tempat ibadah berhala yang dibina oleh tuan dia. Tiba-tiba dia pergi buang air besar kat situ. Marahlah tuan dia. Akhirnya dia diseksa. Diseksa apa dia buat? Dia letak batu di atas perut. Sehinggalah Rasulullah kata Bilal, insya-Allah Allah akan tolong kamu, ya. Dia ada Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad, ya. Jadi kata Rasulullah, ya Abu Bakar, ya Abu Bakar, sahabat Nabi lah. Sesungguhnya Bilal sedang diseksa, apa perlu kamu buat? Kata Bilal, kata Rasulullah, kata Abu Bakar, tak apa. Dia akan pergi selesaikan. Dia ambil emas 1 kati tuan-tuan. Emas 1 kati. Bahasa dulu bahasa 1 kati kan. Sekarang kalau emas kilo lah kot. Sekati tu sama sekilo tak? Usah sikit-sikit. Ya. Jadi emas kati banyak lah tuan-tuan. Ya, seperti mana ahli fiqh. Ahli fiqh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pernah dengar tak nama seorang ahli fiqh? Begitu juga seorang lagi Syekh Ramli. Mereka ni bermazhab Syafi'i. Ya. Ibnu Hajar Asqalani ini dia susah. Dia tak senang lah. Seperti mana Syekh Ramli. Syekh Ramli ni memang kaya sungguh. Duit banyak. Ulama alim lagi. Jadi isteri kepada Ibnu Hajar Asqalani ni cemburu lah juga. Ya, kita biasalah kalau orang kaya ni kita cemburu lah juga. Sebab kita pun nak nafsu kita ke arah tu. Dia kata, wahai suamiku. Ya. Wahai Ibnu Hajar. Kaya sungguh lah Imam Syekh Ramli kita lah. Sama-sama alim. Tapi Syekh Ramli ni kaya. Ya, lalu kata Ibnu Hajar, tak apalah kalau begitu kau isteri aku tolong pergi ambil satu cebok lah, satu cebok air bawa sini. Isteri dia pun pergi ambil air datang. Jadi dengan karamah yang Allah izin pada Ibnu Hajar ni dia tuang. Dia tuang je tuan-tuan, jatuh air tadi jadi emas. Satu cebok jadi emas. Maknanya kalau dia bawa satu baldi, tuang satu baldi jadi emas. Ya. Kalau dia tuang satu kolah jadi emas. Lebih kaya daripada
daripada Syekh Ramli. Jadi sekarang ni dia nak kata, dia kata kepada isteri dia, habis kau sayang kat aku ke kau sayang pada harta? Nak jadi kaya seperti Syekh Ramli. Bukan tak boleh kaya, tapi Allah anugerahkan Syekh Ramli yang alim tu kaya. Dia boleh kaya. Tetapi Allah dia nak kekalkan cara hidup dia begitu. Dia ada karamah. Karamah ni lebih. Sejak Abu Bakar ni Allah bagi karamah pada dia cukup hebat. Dia boleh bawa emas kati pergi tebus Sayyidina Bilal bin Rabah. Kata tuan kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, ada hutang budi ke dekat Bilal ni? Sampai bagi emas kati nak tebus dia. Ambil lah. Apa dia kata, orang hitam tak berguna. Jadi hitam sikit Bilal bin Rabah tu kan. Itu tu sekalian, bila orang tak suka ni, dia sanggup ambil duit, dia buang orang ni. Sebelum itu, Bilal bin Rabah lah penghibur kepada tuan dia. Asal perjalanan, Bilal bin Rabah akan menyanyi di tengah-tengah jalan, menghiburkan tuan dia. Kalau suara tak sedap, macam mana nak? Dikatakan Bilal bin Rabah dipilih oleh Rasulullah menjadi Bilal utama. Itu sebab dalam hal ni, ada orang kata Bilal bin Rabah suara tak sedap. Yang pentingnya dia itu azan ikhlas. Jadi dia ambil perkataan ikhlas itu, dia pun jadi Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh ke begitu? Ikhlas. Hayalal salat, ikhlas. Jadi apa pandangan tuan-tuan terhadap ikhlas? Menjadi fitnah kepada agama. Sebab itu dalam hal ini disebut Bilal bin Rabah suaranya baik. Ada riwayat kata begitu kerana Rasulullah kenapa nak pilih Bilal bin Rabah? Takkan sekadar ikhlas sahaja kalau azannya tidak menarik. Sebab itu dalam riwayat mengatakan Bilal bin Rabah sendiri azan dalam Taranum Husaini. Anak saya sempat ambil ijazah tu. Ijazah sanad azan Taranum Husaini yang diazan oleh Bilal bin Rabah. Syekh Hussam datang daripada Syria, muda lagi umur 40-an. Dia mengajar di Gombak Darul Muhibbin tu, tahfiz. Dia bagi ijazah sanad azan Bilal bin Rabah Taranum Husaini. Macam mana Husaini pula lagu dia? Wallahu a'lam. Jangan kata wallahu a'lam. Wallahu a'lam maknanya kita tak perlu belajar sekarang ni. Kita nak kena dengar dulu. Husaini bunyi macam mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lebih kurang begitu bunyi dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu Taranum Husaini. Tentu sekalian, Bilal bin Rabah azan lebih kurang lagu gitulah. Itu dalam satu riwayat. Riwayat yang lain tak ada pula cerita yang lebih daripada itu. Cuma Syekh daripada Fatani ada juga cerita pada situ bahawa Rasulullah sendiri suka kepada bacaan Taranum Taranum Jiharkah. Ya, satu penulisan daripada Syria yang dibaca oleh Ustaz Abdul Somad dan juga disebut oleh Syekh daripada Fatani, lupa nama dia disebut. Rasulullah sendiri suka pada lagu Jiharkah dan Taranum Husaini tadi. Jadi sebagaimana yang diazan oleh Bilal bin Rabah. Jadi tuan-tuan, itu sikit maklumat tentang lagu-lagu yang disebut, yang dilagukan oleh Bilal bin Rabah dan disukai oleh Rasulullah SAW. Jadi Taranum Husaini dan Jiharkah. Cuma sekarang ini bila sebut lagu-lagu itu, orang bertanya. Tu saya kata pada tuan-tuan dan puan sekalian, orang tanya saya, telefon lah. Rasulullah baca Al-Quran ada lagu kah? Ya, tak pernah dengar pun. Tak ada cerita dalam sejarah. Betul ya? Sebab di zaman Rasulullah banyak fokusnya. Dakwah Rasulullah di zaman itu lebih fokus kepada akidah. Ya, akidah. Sebab itu sahabat-sahabat seperti Mus'ab bin Umair, Usaid bin Hudair, sahabat-sahabat Abdullah bin Mas'ud, Abu Hasan Abu Musa Al-Ash'ari, dan banyak lagi sahabat-sahabat yang lain. 10 orang sahabat yang dikatakan handal di dalam Al-Quran. Mereka ini menyampaikan Al-Quran semua dalam bentuk lagu. Sehingga Mus'ab bin Umair ini, bila dia baca Al-Quran,
Sehingga Usaid bin Hudair yang saya pernah cerita pada tuan-tuan masuk Islam sebab terkejut, takjub dengan apa bacaan Mas'ab bin Umair. Akhirnya dia kata, kalau Mas'ab, kalau aku orang ini dia nak kembali kepada Islam, apa perlu dia buat? Kata Mas'ab, senang saja. Ya, pergi ke tempat wudu, bersihkan diri dia dan seterusnya, terus kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Islamlah dia. Siapa dia nak masuk tu? Kata Mus'ab. Tadi Usaid datang, dia tujuan nak menyekat dakwah Mus'ab. Tapi setelah bertemu dengan Mus'ab, dia dengar bacaan Mus'ab, maka oleh kerana dia seorang yang seni, seorang yang suka pada bacaan yang sedap, suka kepada alunan-alunan bacaan indah pada syair, maka dia terpegun di situ, terpesona dengan bacaan itu. Akhirnya dia kata, akulah nak masuk Islam tu. Dia masuk Islam, dia pacak tombak dia tinggal agama dia. Akhirnya 1,000 orang lebih ya yang masuk Islam bersama dia, kerana dia ketua kabilah di kawasan dia daripada Khazraj, Bani Khazraj. Itu tuan sekalian nak menunjukkan bahawa kehebatan bacaan para sahabat dulu, cuma tidak dinilai nama-nama lagu itu. Sama dengan tajwid. Tentu baca Quran ni ada tajwid ke? Ada dicerita hukum kitab tajwid di zaman Nabi? Tak ada. Sehingga kan Al-Quran pun Nabi tak bagi tulis di zaman itu, takut bercampur dengan hadis. Ya, hadis pun lagilah tak disebut, tak disusun sebab wahyu sedang menurun pada ketika sedang turun. Jadi pada ketika itu tuan-tuan tak berlaku lagu, tak dinamakan. Cuma bila akhir zaman atba'ut tabi'in, tabi'at atba'ut tabi'in, maka mereka makin memperkenalkan nama-nama lagu tersebut. Sehinggalah berlaku ni disebut sini lagu-lagu berirama Hijazi dan berirama Misri. Jadi itu yang disebut lagu Hijazi, itu tahu berarti itu huruf ba. Kalau kita ringkas pada huruf itu, bihumrin jasadin, 6 huruf tu. Ba, ha, mim, ra, jim, sim, dal. Bihumrin jasadin. Ba tu lagu Bajangkah, ha lagu Husaini, mim lagu Mayyah, ra lagu Rakbi, jim lagu Jaharkah, sim lagu Sikah, dan dal lagu Dakkah. Dukkah ataupun Dakkah situ ya. Tuan-tuan peninglah apa dia Dukkah, Hakkah, jadi tak ada markah. Akhirnya aku yang pindah. Ya, sebab apa? Tension belajar. Tak faham pun sekarang. Ya, sebab kita tak ambil tahu. Kadang-kadang kita jiwa kita seni kita bab lain. Bila dibawa isu seni bab ni tak nak. Kadang-kadang kita suka pada fiqh saja. Mengaji fiqh. Ya, bila kita cerita bab taranum, nak buat apa taranum? Fiqh ni penting, solat. Iyalah. Kena bagi juga habis tu sembahyang tak usah baca Quran. Kena ada situ kan? Lepas tu orang yang semangat taranum pula mengaji tajwid, ya, sehingga terlupa berseiring dengannya tu ada suara. Duk baca ni iqlab, ni ikhfa, ni idgham, ni mad, ini infitah, ini izlaq, ini ismat, ini macam-macam. Mengaji tajwid sungguh-sungguh sampai tak berhenti. Sampai berbulan-bulan bertahun-tahun sampai suami bertegur, "Moi, tak habis lagi kau mengaji." Dia tetap habis ni kelas ni pula berselang-selang kan. Sebab apa? Semangat nak mengaji tajwid. Tapi berseiring dengan tajwid itu dia tak ambil kira. Apa dia? Suara dia. Kenapa tak nilai langsung suara kita tu? Ya. Allah bagi suara nilai sikit. Suara aku ni duduk di tahap mana sebenarnya. Sedangkan lagu Siti Nurhaliza minat nyanyi sama naik lah kita. Ya. Ya. Begitu juga dalam kaedah-kaedah yang lain seiring dengannya. Kenapa aku tak belajar juga apa ilmu-ilmu suara-suara lagu-lagu ni. Ni nama dia. Ini lagu Hijaz. Tapi tak berapa masyhur. Tuan-tuan pergi Mekah. Sebelum kita pergi Mekah tu di TV Litar dia, kat bilik-bilik kita itu, dia ada TV live kan. Dia tunjuk ke Mak Kaabah, orang tawaf semua tu. Dalam tu dia pasang semua lagu-lagu tu semua ada kat sini. Lagu Rakbi. Muhammad Ayub baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Nabi ni orang Mekah. Biasanya lagu Hijazi lah. Tetapi kenapa tu berlakunya lagu Bayati Hujaz dan sebagainya? Itu sebab nama-nama tu diberi kemudian, bukan dulu. Kemudian Mayyah Husaini. Kalau Mayyah ni tentu kalau baca berzanji kan. Wa uthanni wa usallimu ala nuril mawsufi bitaqaddumi wal awwaliyah. Dia sama deras ataupun Mayyah. Jawab dia Mayyah.
المنتقل في الغرر الكريمة والجبال. Itu jawab dia Mayyah kepada ras tadi. Kemudian Husaini, macam saya sebut tadi, azan Bilal tu Husaini juga. Bajangkah, dukah. Rakbi, bajangkah, dukah ni itu mainannya. Tentu pening lah. Ya? Nanti kena masuk kelas khas untuk Taranum itu. Kemudian, lagu-lagu Arab Mesir. Ini yang masyhur di Malaysia. Hijaz, Bayati, Sabah, Ras, Sikah, Jiharkah dan Nahwan. Jadi dikatakan Nabi suka lagu Jiharkah tadi inilah. Jim, Jiharkah. Ya. Kemudian satu lagi lagu Nahwan. Ya, kita duk nasyid yang apa Abdul Rahman tu. Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib. Kita pun baca Quran. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagu Nahwan. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia tak apalah suara sedap. Kami suara tak sedap, yang pentingnya tajwid betul. Kenapa kita buat fakta, kita menuduh, kita bercakap begitu? Sebab hati kita tak ada hati nak belajar Taranum. Okey? Oleh kerana tak ada hati, tak cinta, maka kita tak berkata, tak tumbuh, tak melata, tak kata, tak cinta. Ya? Maka, bila kita ada perasaan, sedapnya baca Masyari Rashid Afasi dengan Taranum Nahwan tadi. Ya? Sedapnya baca apa Sudais dengan Taranum Rast. Ni, Rast. Sedapnya lagu bacaan apa Mahir Mu'aqali dengan Taranum Bayati. Sedapnya Taranum apa Khalid Qahtani dengan lagu Hijaz. Sedapnya lagu Khalid Qahtani juga dengan lagu Sabah dan sebagainya tuan-tuan sekalian, ya. Jadi ini nama-nama lagu yang telah diberi nama di akhir ini. Zaman Nabi tak diberi nama. Dan tak ada contoh recording yang khas Nabi baca sekian-sekian. Cuma ada riwayat-riwayat seperti itu. Ya, daripada Abdullah Mughaffal. Ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW pada hari pembukaan kota Makkah sedang ia di atas untanya membaca suratul Fatihah. Suratul Fath, bukan Fatihah, Fath, dengan mengulangi bacaan-bacaan bertaranum. Dia baca ulang-ulang. Bertaranum itu hujah. Ya, dan satu lagi daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ya, bagaimana dia kata daripada Al-Barra radhiyallahu bahawa aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surah Tin. Ya, surah Tin wa Tin wa Zaitun dalam solat Aisyah, dan aku belum ni tak pernah dengar suara itu. Suara ataupun bacaan seorang yang lebih baik, indah daripada bacaan Nabi. Tak ada. Sebelum tu tak ada, tuan-tuan. Jadi Aisyah kata begitu. Riwayat daripada Al-Barra. Jadi hadis ini dikatakan juga sahih. Ya, mengatakan Rasulullah dah baca begitu. Sebab sebelum itu tak diberi nama. Kenapa tak beri nama, tuan-tuan? Sebab fokus zaman itu dakwah pada akidah. Memadai orang dengar sedap, sudah. Ya, memadai ada lagu. Komposer pun tak banyak zaman tu. Kalau banyak komposer, saya rasa keluar lagu macam-macam. Syair-syair jahili. Ya, tapi oleh kerana zaman itu belum keluar komposer-komposer yang hebat, seperti zaman kita sekarang kan, kalau kita zaman komposer kita cikgu-cikgu Siti Hajar yang banyak boleh mengajar, kita dah raikan mereka sebab mereka dapat pandai mendakwah. Jadi pertembungan zaman itu akidah dengan penerimaan, keimanan dan akidah. Maka Nabi, para sahabat tak fokus. Mereka perjuangkan sampai kematian, tuan-tuan, sampai putus tangan, sampai belakang disisir dengan sisir apa? Sisir kuku besi, tuan-tuan. Sisir belakang sampai berdarah, sampai keluar koyak belakang kerana nak pertahankan akidah. Sempatkah mereka nak perkenalkan lagu begini? Oleh kerana zaman keamanan, sebab Nabi kata, jaga keamanan, jangan berperang. Karena kalau kita berperang, apa jadi? Negara kita akan jadi hancur, tuan-tuan. Akhirnya, kita nak pertahankan akidah dalam keadaan kita susah. Susah juga, tuan-tuan. Bila kita tenang,
Kita bawa akidah pengamalan kita cara betul. Mengaji tajwid tenang je. Buka tajwid nak baca seronoknya kan. Jadi akidah kita dapat pertahan dalam keadaan aman. Sempurna ibadat kita kepada Allah. Ya, kalau dalam pergelutan tapi kita lah ujian yang lain lah pula. Ujian kesenangan lagi dahsyat nak pertahankan iman. Tapi kalau ujian dalam keadaan susah, iman kita tinggi tuan-tuan. Masa itu tak bergelut lah. Tak berlaku lah nak cerita tentang Taranum ya. Jadi sejarahnya itu adalah bermula sejak zaman Rasulullah. Tapi tak dicerita. Kemudian ada kata riwayat mengatakan zaman Nabi Daud ada sampai 70 lagu. Wallahu alam. Ya, 70 lagu tu tak diberi nama juga. Wallahu alam. Jadi pada zaman Rasulullah terdapat beberapa qurra yang masyhur. Saya sebut tadi Asma bin Affan, Ali bin Thayyib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abdullah Mas'ud, Abu Musa Asy'ari, Salman Maula Ibnu Abi Huzaifah. Ya, kemudian Mu'ad bin Jabal, Abu Darda dan banyak lagi sahabat-sahabat yang lain. Jadi saya nak terus fokus bacaan ini sebagai sejarah. Kalau sempat kita kongsi di dalam Facebook dan kita bagi pada admin, dia akan kongsilah pada tuan-tuan tentang sejarah-sejarah ini, tuan-tuan boleh tengok ya. Kemudian Ibnu Jazari kata apa? Dibaca Al-Quran itu dengan tahqiq bersama hadar dan tadwir. Semua itu adalah sunnah yang diikuti dari Rasulullah dan menggunakan suara yang elok, dihiasi pula dengan taranum Arab secara murattal, mujawad dan lahan Arab. Ini Ibnu Jazari zaman 700-an Hijrah. Dia pun sarankan kita belajar begitu. Jadi dalam hal ini kita sebut menurut catatan daripada Muhammad Saleh Fatani, orang petani lah, dalam kitabnya Sirajul Qari dan Hussam daripada Syria yang saya sebut tadi tu, taranum Rasulullah yang Nabi suka di antara azan dialukan Bilal iaitu azan Husaini dan taranum Jiharkah. Jadi bagaimana lagu ni bunyi? Tuan-tuan dengar ya. Lepas ni kita terus nak masuk bab fiqh dah. Tuan-tuan Allah salam. Saya baca ya. Taranum Husaini seperti mana yang dibaca oleh Masyari Rashid Affasi. Ya. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Taranum Husaini yang diadunkan dengan biar apa satu lagi Kurdi ya. Kemudian taranum Jiharkah. Bagaimana Jiharkah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Okey, soalannya macam tu kah kita nak bacalah sembahyang? Oleh kerana Nabi suka, kenapa tak buat lagu tu? Sebab itulah dalam hal hadis-hadis yang berkaitan dengan wajib taranum, bukan wajib qat'i. Wajib lagu ni masuk syurga. Tak. Dia wajib, orang panggil wajib yang
lebih baik kita perelokkan, lebih baik kita belajar, lebih baik kita sempurnakan. Ya, bukan wajib qat'i. Tak buat lagu ni berdosa. Sebab tu zaman Nabi tak diberi nama ini, kerana bila diberi nama menjadi wajib secara qat'i. Siapa tak baca lagu ni dia jadi haram dan dosa. Dan riwayat ni pun juga tak sahih, tak ada hadis yang khas cerita-cerita begini. Semua ni dicerita pada guru ke guru, guru ke guru, guru ke guru, dan tidak dicatat. Ya, wallahu a'lam. Sekali itu pengenalan asas Taranum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sumbangan bacaan semua Fatihahnya dia baca tadi itu. Dan ini tak kisahlah. Sekian wallahu alam. Jadi secara kesimpulannya, adakah Quran itu hanya tajwid semata-mata? Sebab adakah Quran itu hanyalah semata-mata sebagaimana yang kita cerita hari itu? Quran itu adakah semata-mata dia tajwid, adakah semata-mata taranum, adakah semata-mata bacaan secara murattal? Apa maksudnya tuan-tuan? Di situ Quran diturunkan oleh Allah untuk dibaca, tak dicerita hanya tajwid sahaja, tak dicerita fokus pada taranum sahaja, dan tak dicerita juga pada tartil. Jadi nak mencapai tartil tadi, kalau ulama-ulama mengatakan nak capai tahap tartil, kita kena apa? Kena ada bacaan tahqiq, kena bacaan tadwir, nak baca dengan satu lagi hadar dan tadwir. Jadi bacaan cepat, sederhana dan lambat. Jadi nak dapat kelambatan itu, ada yang lambat dibacakan dengan lagu. Ada yang baca cepat tapi tak kurangnya ada lagu, macam kita baca dalam sembahyang tadi kan. Yang saya baca tu, ada lagu tapi lagunya tak terlalu lambat. Sebagai kita buat gambar rajah hari tu, kita baca cepat. Ya ayyuhalladzina amanu. Macam kita baca dalam sembahyang. Jadi dalam Al-Quran, semua itu dikira digalakkan untuk kita belajar. Tidak dikatakan Quran itu hanya tajwid saja. Setengah orang dia belajar tajwid, tak boleh lagi, tak betul tajwid, tak boleh. Betul ya. Kadang-kadang tension juga saya ajar taranum, orang yang nak masuk taranum tu suara dia tak jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit hati tu tuan. Baik berhentilah tu belajar, begitulah sekononnya. Sebab apa? Bila kita nak belajar, kita buka hati kita, buka minda, berlatih. Apa pun akan dapat. Kalau kita minat sahaja pada bacaan tapi tak pernah follow, tak pernah ikut, tak dapat. Sama juga dengan ilmu-ilmu yang lain. Fiqh, kalau belajar tak tatbik, tak dapat. Wallahu a'lam tuan-tuan. Sekadar sekali lintas, sekali lalu ya. Supaya apa? Adalah maklumat-maklumat tentang ilmu-ilmu Fatihah. Jadi akan datang insya-Allah kita bicara lagi Fatihah dalam bentuk yang lain, taranum juga bagaimana nak menguasainya. Kita kaitkan dengan Fatihah dan ibadah itu insya-Allah. Baik, kita terus kepada bicara kita yang kedua. Kita stop dulu untuk slide ini. Okey. Untuk kita kembali ke tajuk kita yang kedua, iaitu berkenaan dengan mana tadi? Saya kena buka WhatsApp dulu ya. Okey, dalam ni. Okey, untuk slot kita yang kedua iaitu kita tengok sikit tentang simulasi amalan wuduk ya. Kita ambil dalam, terpaksa cepatkan kerana dalam simulasi ini agak panjang juga, dalam hampir 30 minit ya. Saya pendekkan sekejap lagi, kita ringkaskan lompat-lompat sikit supaya apa kita dapat mengamati dan dapat berbicara tentang soalan-soalan yang tuan-tuan bagi, dan juga kita nak fokus kepada panduan ni ya, panduan buku ni. Baik, saya buka dulu sikit simulasinya, tuan-tuan boleh perhati kat situ. Kiranya tuan-tuan dapatlah. Sebab Bismillahirrahmanirrahim. Kena share yang YouTube Ustaz. Share YouTube Ini Ustaz stop dulu, lepas tu share yang YouTube. Saya stop dulu, okey. Sekejap. Kat mana tadi? Basic file.
Kita matikan dulu Betul Ustaz. Stop sharing yang ni. Stop sharing. Saya stopkan ya. Okey, stop dulu. Okey, Ustaz sharekan yang YouTube tu Saya dengan share sound. share sound dulu. Okey. Saya tekan share. Betul. Lepas tu saya buka YouTube. Tukarkan ke YouTube punya ini. Ini masih WhatsApp Ustaz. Okey, saya buka YouTube Okey, kejap. Mana tadi? Jadi Ustaz pilih YouTube bukan pilih yang ni. Saya pergi YouTube Okey, okey. Sekejap nak minimize kan. Mana dia? Okey, saya kena pergi ke saya tutup ni. Saya tutupkan untuk Ustaz ya. Masuk tutup jap. Okey. Okey, saya pergi ke YouTube Terus pilih YouTube dengan share sound. Sekejap. Macam mana? Dia dalam YouTube. Kalau tadi masuk dalam tu senanglah. Tadi Ustaz tekan YouTube dah terbuka. Okey. Jadi bila Ustaz share, Ustaz pilih yang YouTube tu. Maksud saya tekan tadi. Bukan tekan WhatsApp. Tekan YouTube. Ke YouTube sekejap. Mana tadi YouTube? dah dengar bunyi. Betul. Betul Share sound dah. Ya. Okey, saya وبه نستعين والصلاة والسلام على Dengar dah, رسول alhamdulillah. الأمين وعلى Dengar? آله وصحبه Ya dengar. أجمعين. فأما بعد. sekejap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin muslimin, muslimat, para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bertemu lagi kita untuk siri yang ketiga. Video bagi siri yang ketiga ini akan membicarakan tentang tayamum. Sebelum ini kita telah bicarakan tentang wuduk di atas jabirah. Yang kedua, wuduk bagi orang-orang yang sakit. Dan yang ketiga, tayamum. Siri ini ialah siri untuk kita membentangkan bagaimana kita nak simulasi melakukan tayamum. Dan ada rukun tayamum. Rukun tayamum ialah ada 4 sahaja. Kalau kita nak ambil tayamum, kita nak angkat tayamum, ada 4 rukun. Pertama, niat. Kedua, ialah tanah disapu ke muka, diratakan sampai habis. Dan yang ketiga, sapu tangan kanan sampai siku, kiri sampai siku, 3. Dan yang keempat ialah tertib. Lain pada mazhab kita, ada yang berpandangan tak perlu tertib. Basuh tangan dulu boleh, sapu tangan dulu dan sapu muka. Sapu muka dulu dan pergelangan tangan. Tidak menjadi masalah dalam pandangan mazhab yang lain. Dan berapa kali setiap sapuan itu? Sapuan hanyalah 1 kali sahaja. Melibatkan sapu walaupun dalam wudu, dalam tayamum hanya sekali. Sunnahnya. Ya. Yang dikatakan 3 kali minimum, 3 kali dalam mazhab Syafi'i, dalam apa kita kata sapu kepala. Al-Baihaqi mengatakan sekali sahaja. Ya. Namun begitu, ada yang berpegang pada hadis yang diriwayatkan daripada Tirmizi mengatakan sunat 3 kali. Maka secara umumnya, termasuk juga mazhab kita Syafi'i, biasanya sekali memadai. Bab sapu tayamum sekali, jelas semua mazhab. Dalam bab sapu kepala ada yang tidak ada hadis itu mengatakan 3 kali. Namun sekali cukup memadai, disebut juga dalam Muwatta Imam Malik begitu. Baik hadirin sekalian, cara melakukan tayamum. Saya dah sebut tadi 4 rukun. Dan juga kalau rukun saja tidak memadai, dia kena memahami juga bagaimana syarat-syarat tayamum.
Ya, syarat tayamum ini juga penting hadirin sekalian. Kalau kita tidak fokus pada syarat dia, menyebabkan boleh batal kita punya tayamum. Antaranya, kita mesti mengambil debu ataupun pasir yang campur dengan tanah, dan debu itu debu yang kita kata halus, yang boleh kita sapu sebagai ganti pada air. Dan yang kedua, bukan debu mustakmal. Apa debu mustakmal? Bukan debu tepuk sini yang jatuh, tepuk kali pertama kedua tu, bukan yang jatuh daripada muka ni jatuh sini, itu dikira debu mustakmal. Dan ketiga, tidak bercampur dengan apa-apa pun, tak campur dengan apa pasir, tak campur dengan tepung, tak campur dengan serut teh, tak campur dengan bedak dan sebagainya. Itu tak boleh, ya. Dan yang keempat, begitu juga harus menggunakan debu dengan tujuan. Kita ambil ni, contohnya debu ini ni mesti ada tujuan, bukan saja-saja ambil gitu saja. Tujuannya nak bertayamum, itu pun penting. Dan yang berikutnya, harus mengusap wajah dengan tangan. Setelah kita tekak tepuk atau debu tu, sapu muka. Dan begitu juga bersih daripada najis. Debu tu tak ada tai kucing, tak ada tai lembu, tak ada tai kambing, tak ada sebarang najis. Bekas kita kencing, bekas orang kencing, bekas lembu dan sebagainya, tak ada najis. Begitu juga yang kelima, iaitu dikaitkan dengan kiblat. Ya, sebelum kita bertayamum, kena tahu dulu kiblat. Contohnya kita pergi mak kita, tiba-tiba kita tayamum, nak tanya kau sikit mana kiblat, kena tayamum semula. Tak boleh, sebab kena tahu dulu kau tayamum belah mana. Kita tayamum pula mana kiblat, sini tak apa, pergi tayamum. Tapi syaratnya tak ada air lah, jangan saja nak tayamum ataupun darurat sakit. Dan kemudian tak boleh bertayamum kecuali masuk waktu. Kita pasti dah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, contohnya, ya, masuk waktu, maka dia kena barulah start tayamum. Kalau tunggu tak boleh. Lain mazhab kita boleh, ya. Lain mazhab kita ambil tayamum, tunggu waktu. Dan berikutnya, solat waktu satu kali sahaja, mengikut pandangan kita lah, ya, ataupun solat jamak, ya. Satu waktu dan satu waktu yang lain. Jamak tu kita kena waktu yang kedua, contohnya jamak zuhur dengan asar. Buat zuhur, nak buat asar pula, tayamum sekali. Itu syarat dia, ya. Kalau tak cukup syarat itu, kita bimbang-bimbang, takut batal kita punya tayamum. Okey, begitulah tayamum. Saya nak tunjuk terus pada simulasinya. Okey, tayamum ni tuan-tuan, luas. Luas macam mana? Bila sebut tadi, dalam mazhab kita sebut debu. Dalam pandangan mazhab-mazhab lain, tak kira. Debu boleh, pasir boleh, batu ni pun boleh, garam pasir, garam apa dia panggil, garam bukit boleh. Ni tanah yang saya bawa ni pun boleh. Nanti kita tuang, kita terus ayat-ayat dalam penapis ini boleh. Begitu juga debu yang sudah disediakan pun boleh. Dinding ni boleh, dinding kapal terbang boleh, belakang kereta boleh, apalagi bonet kereta boleh, tayar kereta boleh lah, tengok keadaan. Kalau ada debu boleh. Dinding, katalah rumah kita di luar sana, hari-hari debu, lori duk bawa debu melekat di dinding, boleh. Allahu Akbar. Luas dalam sudut pandangan-pandangan yang lain. Dari sudut pandangan mazhab kita, lebih fokus kepada debu yang suci, debu yang dibawa oleh debu yang kita ambil pada tanah. Yang jelas tanah itu tanah liat sekalipun, dia mungkin tumbuh ayak-ayak jadi debu, itulah dijadikan sebagai bahan tayamum. Baik, caranya nak laku, ya. Sebenarnya tanah, ya. Tanah ini tuan-tuan yang saya ambil, dia ada debu ni. Kita jangan sentuh sebenarnya, jadi mustakmal. Kita ambil saja, tak dalam ni, kita boleh ayak, maka keluar tanah. Tanah yang keluar itulah kita tuang di atas sini seboleh mungkin. Sekadar kita tepuk tangan 2 kali, 3 kali, 4 kali pun boleh tepuk. Kemudian sapu muka, tuk, nipiskan, ya, sapu. Okey,
Untuk simulasi ini saya tak guna tanah sebab mungkin tidak sesuai lah. Kalau saat yang betul-betul berlaku kita pakai. Jadi saya suka pakai bedak. Satu dia putih, yang keduanya bila kita buat simulasi kita tarik nampak pergerakannya, kesan-kesan putih itu supaya nanti kita buat atas debu boleh nampak bila lakukan. Pertama sekali kalau ada cincin sila cabut tuan-tuan ya. Akad tak di tepi, sila akad tangan baju atas lebih sikit pada lengan supaya bila kita lalu tanah nanti dia akan sampai atas sikit pada ni dan sini. Kalau gitu mazhab lain pada Imam Syafi'i ada yang pergelangan tangan begitu sahaja. Alasan mereka Allah beri, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyusahkan bahkan memudahkan bagi hamba Allah. Jadi saya menggunakan bedak untuk sesi simulasi ini sebagai memudahkan kita ya untuk nampak bahan-bahan, alat-alat, tempat-tempat yang kita nak bertayamum. Ya, setiap laluan dudukan putih itu tanda bahawa kita telah sampai persapuan itu sampai di tempat. Yang pertama tadi apa? Rukunnya ialah niat. Okay, niat. Nawaitul wudu'a li istibahati salah fardhan lillahi ta'ala. Niat pun kena sebut fardhan. Kalau tidak sebut takut jatuh martabat fardu tadi turun ke martabat sunnah. Wuduk kita tak sah, tayamum tadi tak sah, takut jadi martabat tayamum jadi sunat, tak jadi fardu ya. Baik, kita sambung ya. Maka setelah kita niat, sunat juga kiblat sebelah sini. Ini kebetulan kiblat depan saya sebelah sini, kita pun tak debu ngadap situ. Jadi tujuannya apa kita tayamum? Bagi orang yang tidak boleh kena air. Syarat dia dua. Satu, syarat tayamum ni, satu, orang yang langsung tubuh badan tak kena air melecur, ya, ataupun dia kena air darurat, maka dia tayamum. Kena qada balik tak payah, ya. Kemudian yang kedua, orang yang tidak ada air, ya. Okay, saya ulang balik. Orang yang tak ada air, tak ada air langsung, dia pusing sampai 2-3 km tak ada air, maka boleh tayamum. Yang kedua, orang ada air, belakang kolam, tepi sungai, sebelah kiri laut, depan parit yang airnya banyak, tu dia keliling air tapi tak boleh kena tayamum juga. Orang ini sakit. Wa in kuntum mardan aw ala safar. Baik, dia pun tekat sini ya. Setelah kita nawaitul wudu'a li isbahatis salah fardhan lillahi ta'ala. Nawaitu wudu'a, nawaitu tayammumah ya, li istibahatis salah fardhan lillahi ta'ala. Letak saja tangan di sini ya, seperti biasa. Dia ada debu ya, kita tak tadi ya. Pastikan debu itu meratai tangan-tangan kita lah. Itu lebih kurang begitu. Maka akhirnya apa perlu kita buat? Jangan terus sapu. Ada pandangan mazhab yang lain dia tiup. Boleh bagi pandangan mereka. Pandangan kita, sebab ada ketika Rasulullah sendiri pernah tiup ya. Kita tak, kita tekan ya, bila tekat saja ditipiskan di tempat yang lain dengan tempat yang sama. Begitu. Ada yang buat begitu. Bimbang-bimbang tersentuh di bahagian sini jadi mustakmal. Jangan buat begitu. Ada yang buat begitu. Kita buat begini. Tipiskan. Kemudian dah ada border. Sekali saja setelah kita niat nawaitu li istibahatis salah, nawaitu tayammum li istibahatis salah fardhan ta'ala. Kita terus kita usapkan semua ya. Lalu usap. Bagi misalnya jangan angkat sudah. Kalau janggutnya panjang, memadai dia di atas ni. Okay, selesai. Dibersihkan. Selesai. Kita tak selang lagi dengan air. Yang selang air disapu di atas jabirah ya. Kedua, katalah kurang, kita tambah. Ini untuk tangan pula. Debu ditambah, maka kita tepuk sekali lagi. Maka kita pun angkat debu yang ada sini, sapu saja daripada bawah sini, sebagaimana kita buat di atas simulasi. Ketika mana simulasi bagi orang yang jabu di atas jabirah gitu, okay, selesai. Kanan sama. Maksudnya tuan dah ingat kan? Simulasi. Okay, selesai. Selesailah tayamum. Maka sunat angkat tangan.
asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammad rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Di antara doa yang Nabi angkat tangan, ya, wuduklah, Nabi angkat tangan menghadap kiblat. Buatlah amalan sunnah ini. Okay, selesailah wuduk tayammum bagi apa satu cara dan kaedah bagi orang yang sakit yang tak boleh kena air, ya. Okey, kita akan sambung yang kedua, iaitu wuduk ataupun tayammum bagi orang-orang yang musafir. Okay, tayammum pula bagi orang-orang yang musafir. Orang-orang musafir, ya, dalam musafir, tuan-tuan, kadang-kadang kita musafir ada tujuan. Tujuan kita musafir untuk pergi ziarah adik-beradik, musafir ada kerja dan sebagainya. Kadang-kadang orang musafir untuk pergi bersukan ataupun pergi atas tujuannya lah, ya, bersukan untuk kesihatan dan sebagainya, pergi melancong ke negara seperti New Zealand, pergi hiking, ya, tempat-tempat yang tinggi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagaimana kalau mereka tidak dapat air, ya, tidak ada air, ya, bagi mereka tiba-tiba naik gunung, yang musafir pergi untuk hiking dan sebagainya, tidak ada air, mereka boleh menggunakan alat-alat seperti batu. Sebenarnya tuan-tuan hadirin sekalian, menggunakan tanah ini pandangan umum, ya, pandangan mazhab kita, dan semua pun pakai debu tanah, ya, debu tanah yang bersih. Cuma kita, mazhab kita meletakkan debu tanah itu debu betul-betul, yang kita boleh lekat debu. Lain pandangan yang lain, mereka melihat bahawa perkataan maqulatil makna tadi, mereka mengatakan bahawa yang boleh difahami maksud dan tujuan. Tujuan apa kita tahu wuduk ni? Tujuan apa kita tahu? Ialah menggantikan wuduk. Tapi menggantikan wuduk itu bukan wuduk, ya, di sisi Allah Taala. Maksudnya memanglah makna itu menggantikan wuduk. Sifat ibadat itu sama. Cuma dari segi zahirnya tanah dengan debu takkan sama, takkan sama. Hikmahnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berucap begitu. Maka akhirnya bagi orang-orang musafir yang tidak mampu membawa debu yang khas begini, tiba-tiba tak ada air, dia tak spare, ya, dia tak spare, mungkin pergi Mekah pergi bawa lah kot, mungkin tak spare, maka kita boleh tarfiq ke mana-mana pandangan mazhab, ya, untuk memudahkan ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya pandangan mereka menggunakan garam bukit. Kalau kita ada garam kat sana, tabur seperti biasa, tak seperti biasa tayammum lah. Yang kedua, menggunakan batu. Ni batu yang besar ni. Walaupun batu dah dibasuh, boleh guna. Mereka anggap ini adalah benda yang ada di medium, seperti mana kata ini, ju'ilatil ardu kulluha li wa li ummati masjidan tahuran. Dijadikan seluruh permukaan bumi bagiku dan umatku sebagai tempat bersujud dan tempat untuk bersuci. Maka hadis yang begitu mereka pun mengambillah sebagai hujah, mengatakan boleh meletak. Jadi bagaimana nak buat? Kalau lah ada pasir, tanah, kita letak sini seperti biasa. Tapi kalau begini, hanya melekat begini saja. Ada tak debu? Pastinya ada, tapi tak banyak, ya. Tak sebanyak bagaimana kita debu yang kita tabur. Tapi mereka kata dah cukup sekadar itu. Yang pentingnya debu. Maka seperti biasalah, sebelum itu kita angkat tangan, ya, tayammum seperti biasa, cuma batu beza dia letak di sini. Kali pertama, kemudian niat untuk tayammum, sapu seperti biasa, selesai. Seperti biasa juga, bersihkan kali kedua atas batu yang sama, sapu. Takkan kita musafir jauh luar negara nak buat batu dah. Batu di atas bukit sana lah. Jadi nak selamat, kita bawa botol debu yang telah dijual, ya. Okey, selesai untuk kaedah tayammum bagi orang-orang yang menggunakan apa-apa sahaja yang ada di atas permukaan bumi, seperti dinding yang telah cat, dinding belakang kereta, debu dan sebagainya.
hiking. Okey, untuk kali ini kita akan bicarakan tentang keadaan bagaimana kita bertayamum bagi orang-orang yang hiking. Kadang-kadang kita hiking di kawasan-kawasan yang berbukit. Tiba-tiba berlakunya suasana tak ada air, tak ada hujan. Kita pusing sekitar ini, mungkin dalam 3 kilometer ke, tak ada air. Jadi takkan kita nak lepaskan waktu solat itu luput begitu saja. Tentunya hukumnya berdosa. Maka bagi kita wajib kita menjaga waktu solat. Kalau solat itu perkara yang wajib, maka bagaimana kita perlu buat bagi orang-orang yang hiking tadi. Ini kalau dalam negara kita. Kalau di luar negara, bukan kawasan kita dan sebagainya, tentulah kita perlu teliti jaga waktu solat, tahu ke arah mana kiblat. Katalah kiblat sekarang di arah belakang saya, matahari jatuh sana kan. Jadi kita nak tayamum, syarat mesti tahu kiblat. Kalau tak tahu kiblat, tentulah dia akan terbatal, terbatal tayamum tadi. Itu salah satu 7 syarat, salah satunya tahu kiblat. Sekarang ni saya tahu ke arah kiblat saya belah sini. Tadi kita hiking tu belah sana adalah kiblat. Maka sunat kita menghadap kiblat. Maka bagaimana kita nak tayamum? Kata Nabi SAW dalam satu hadis yang menjadi hujah dan dalil kepada membenarkan kita tayamum di kawasan-kawasan tanah berhamparan begini. Kata Nabi, ju'ilatil ardu kulluha li wa li ummati, kata Nabi, masjidan wa tahuran. Tadi Rasulullah SAW sebut, dijadikan bumi itu, dijadikan hamparan bumi yang berhampar itu bagi aku dan umatku untuk sujud dan untuk membersihkan. Ya, okey. Bagaimana saya nak tunjuk kaedah kita bertayamum di kawasan yang kita hiking? Kita cari kawasan, pastikan kawasan yang kita yakin ada debu di kawasan itu. Macam kawasan ini, boleh atau tidak? Ya. Sebab tu kita simpan emas dalam kocek. Kawasan sini boleh tak? Kalau boleh, bagaimana kita nak buat? Kita bersihkan kawasan ini. Ya, pastikan ini debu kawasan. Maka kita bersihkan kawasan ini. Ambillah satu kayu. Jadi satu dapat kaedahnya. Okey, dalam kaedah ini kita sapu sini. Okey. Setelah kita buat begini, maka kita yakin kawasan ini adalah terdapat debu. Ya, sekarang pun dah debu kan. Walaupun ada batu, dan kita boleh sebelum atas batu begini, tapi pastikan batu yang besar. Kalau batu tu kecil, tak cukup. Ya, batu daripada batu tanah, batu kawi kan, tak boleh sebenarnya. Tolak kayu-kayu yang begini saja, yang mungkin kita tak yakin. Dan betul juga batu yang begini, keras nak cabut, susah. Jadi bila kita hiking, kita turun solat tak boleh, tak ada air, tak ada apa, maka kita apa perlu buat? Kita bersihkan kawasan ni, pastikan ada debu. Daun-daun ketepikan. Okey, habiskan daun ni. Kemudian ada satu pendapat mengatakan kaedahnya begini, kita buat satu kotak 4 sagi dengan kayu lah. Kita buat 4 sagi begitu. Supaya apa? Nanti kita tepuk, tak bercampurlah dengan debu-debu yang mustakmal. Sebenarnya tempat tepuk ni 2 kali 3 kali tepuk pun tak apa. Dia tak kira mustakmal. Mustakmal tu air debu yang jatuh pada selepas kita tayamum. Okey, kalau kita buat begini senang lagi mudah. Ini satu pendapat. Terus kita buat kotak, bahagikan kotak tu kepada 2. Satu atas, bahagian tepukkan untuk muka. Satu kotak, bahagian tepukkan di tangan. Okey, kita pastikan begini. Angkatkan dulu tangan baju kita, pastikan luarlah. Sekarang ni slim fit dia susah nak angkat tangan baju ya. Tapi tak apalah, mungkin bagi orang muda cara itu mungkin selesa bagi mereka. Bagi kita, yang pastinya boleh wudu. Sekarang, sekarang kita berada di posisi untuk bertayamum.
Iaitu kondisi ini ialah bagi orang yang tidak ada air, ya, tidak ada air, perlu diperbuat demikian. Ini kondisi yang tidak ada air, ya, kondisi tidak ada air, kita sedang musafir, hiking bukit yang tinggi. Ini sebagai contoh. Setelah sampai situ, kita cari kawasan yang memang tak ada daun, kawasan yang yakin ada debu. Maka apa perlu kita buat? Okey, debu dah ada, tuan-tuan. Begitu banyak debu. Ini betul-betul tanah. Kita buat kotak 4 segi dengan kayu tadi. Carilah kayu apa pun. Ini kotakkan satu perapat. Ini bahagian kita nak tepuk untuk muka. Sini kita tepuk untuk tangan. Okey, bagaimana kita buat? Sekarang yang penting niat, kalau baik lagi menghadap ke kiblat. Ya, menghadap kiblat. Jadi sekarang ni saya tak menghadap kiblat lah sebagai contoh. Kalau baiknya menghadap ke kiblat. Tapi sebagai ini dia panggil apa, simulasi sahaja contohnya. Maka niat dulu. Niat sebab rukun tamu 4. Pertama niat, kedua sapu muka, tiga sapu tangan, dua tangan, dan yang keempat tertib. Dalam mazhab lain tak kisah, tangan dulu boleh. Dan kita pula pandangan mazhab kita mesti sampai ke buku apa, siku. Setengah. Ibn Hanbal punya pandangan mungkin sampai di pergelangan saja. Baik. Sekarang kita berada di atas hamparan muka bumi. Bagaimana hadis tadi sebut, bumi ini dijadikan untuk aku dan umatku untuk kita sujud pada Allah dan untuk kita bersih. Baik, sekarang kita kotak yang kita buat tadi, ini bahagian muka. Sebelum itu, ya, pastikan sokok atas kita nak sapu ni. Tepuk saja. Darbon, ya, satu tepukan ni. Kemudian kita angkat. Dah ada debu, ada batu, kita buang batu, kemudian boleh nipiskan debu. Kemudian debu yang ada di sini, ada debu, kita pun letak di muka. Ya, sapu seperti biasa tayamum. Bagaimana kita buat simulasi yang dulu. Ya, sapukan terus. Okey. Habis. Sekali saja. Untuk sapu sebenarnya sunnah tidak ada 3 kali. Baik pun ketika wudu. Sebab ketika wudu, Nabi sendiri pun mengambil pandangan daripada mazhab, pada pandangan daripada hadis riwayat daripada At-Tirmizi, ya, di mana hadis itu mengatakan sunnah Nabi sapu 3 kali. Dalam pandangan mazhab-mazhab lain, bab sapu hanya sekali saja, termasuk tayamum. Jadi kita sekali saja untuk sapu tayamum, dia selesai bahagian muka. Sekarang kita buat ke kedua, siapkan bagi bersih. Yang kedua, kotak yang kedua bahagian tangan. Kalau lah ini batu yang banyak, apa perlu kita buat? Kita boleh bersihkan batu dulu dan ketuk supaya tinggal debu yang halus, ya. Pada ketika ini tinggal debu. Okay, letaklah tangan seperti biasa, tolak sampai ke atas sikit pada pergelangan. Okay, tolak seperti biasa sampai habis. Sini pun sama. Ya, dah habis. Selesai. Doanya seperti itu lah. Kita menghadap kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Allah menja'alni min tawabin wa ja'alni mutahharin wa ja'alni min ibadikas salihin. Jadi selesai. Dah selesai sudah. Untuk tayamum, ya. Tayamum bagi orang-orang yang musafir keluar negara. Ada orang yang pergi sanggup ke New Zealand, ke Australia, ke negara Arab dan sebagainya untuk hiking sahaja. Ini mungkin hobi dan minat. Tetapi dalam masa sama ibadat perlu diteruskan. Maka bagi mereka yang berkeadaan demikian, kiranya tak ada air, perlu mereka buat seperti mana yang saya tunjuk sebentar tadi. Maka tanah ini kalau kita tak ada air, itulah bahan tayamum yang dikatakan untuk membantu kita. Ia disebut tayamum, di sisi Islam, di dalam taharah ada dua. Taharah asliyah dan taharah badaliyah. Asliyah berarti basuh dengan air. Yang badaliyah iaitu berganti dengan tanah dan debu. Wallahu alam. Ya. Kita sambung dalam posisi yang lain ataupun kondisi yang lain pula. Jadi kita terus. Yang ketiga,
Bagaimana pula orang-orang yang musafir di atas pesawat? Mereka nak solat di atas pesawat. Tadi setelah mereka destinasi untuk buat apa? Semayang di atas gunung, atas bukit, tempat yang tak ada air. Sekarang ni di atas pesawat. Bagaimana di atas pesawat? Okey, hadirin sekalian. Sekarang kita umpama berada di atas kapal terbang. Dalam pesawat kita ada apa? Ada cushion depan. Mengikut pandangan mazhab kita, memanglah cushion seperti ini mungkin tak menghasilkan debu yang banyak. Nak selamat, kita bawa debu kita sendiri. Lebih selamat, bawa air dan spray. Tak saja tuala di atas sini, kita gunakan spray, wuduk seperti biasa, ya. Kemudian basuh muka, spray, ya, sapu sikit dan kaki. Tak basah, ya. InsyaAllah selamat, itu lebih selamat. Sebab dia panggil azimah. Azimah ni ialah satu perkara bila kita berwudu. Azimah ni maksudnya kita mengekalkan hukum yang asal, ya. Hukum yang asal tu lebih penting sebenarnya, ya. Jadi mengekalkan hukum yang asal. Jadi kita bawa air begitu, maka kita wuduk yang sempurna, tak payah qada dan sebagainya. Tayamum begitu juga, tak payah qada. Cuma tayamum ini dia jadi khilaf di situ. Kita mesti debu yang kita boleh tepuk dan boleh serap. Dan pandangan mazhab saya yang lain, dia kata lebih mudah bagi orang yang dah tak ada debu tanah, air kita tak bawa, masa dah nak luput. Jadi takkan kita nak sembahyang solat faqidut tahuran, iaitu menghormati waktu sekadar begitu saja. Maka kita kena ulang balik di sana. Bagaimana kita nak buat bagi sempurna? Maka dalam hal itu ada pandangan ulama mengatakan memadai, ya. Memadai bagaimana menggunakan alat-alat yang ada di sekitarnya. Tadi yang saya sebut, di dinding pun boleh. Yang paling mudah lagi pandangan mazhab lain, iaitu termasuk cushion yang ada di depan tuan-tuan dalam kapal terbang. Bagaimana? Tuan-tuan boleh letak di sini. Kemudian tuan-tuan niat tujuan buat tayamum lah kerana Allah Ta'ala. Kemudian akad niat nawaitu tayammuma li istibahatis salat fadlillah Ta'ala, sapu seperti biasa. Selesai. Kemudian boleh di tempat biasa, tapi kita cushion mungkin tak mampu menyediakan debu yang banyak, kita buat di bawah pula, ya. Setelah itu kita pun sebelum itu angkat tangan seperti biasalah. Baju kita angkat. Dan setelah sapu muka tadi, kita pun buat di bawah. Setelah itu sapu biasa dan sapu seperti biasa. Itu kemudian bacalah doa sunatnya. Maka selesailah tayamum di atas kapal terbang, ya. Tak selamat, sila tuan-tuan bila musafir bawalah debu, bawalah botol air yang boleh spray, ya, naik atas. Spray cukup, agak lalu je air, tuala kecil tak sini untuk kita sembahyang. Solat adalah wajib, bukan perkara yang sunat. Walau apa keadaan sekalipun, walau rimau kejar, kita pun sambil-sambil lari pun kita kena solat. Bagaikan kalau kita dalam sihat walafiat begini, lagi kita wajib kena solat. Sekadar itu dulu pertemuan kita dalam video ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk diri saya dan para tuan-tuan semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فوانيس الحارة نحكي عن ضيف جديد يملى قلبي أفراح. يا رب العالمين. Okey, hadirin sekalian, mendengar, ya?
Kita dengar kan? Ustaz punya video, Ustaz. Video, okey. Alhamdulillah saya dah tutup. Okey, dah tutup Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung balik. Tadi minta maaf lah ada sikit-sikit lakonan untuk menyerikan apa pertemuan kita. Kadang-kadang kita kena ada juga sikit-sikit sloka di situ kan. Untuk dalam kita belajar tu kadang-kadang strict sangat pun dia jadi bawa kita mengantuk. Dia ada sloka-sloka, ada lakonan, ada naik bukit dan sebagainya. Dah hilanglah rasa apa mengantuk, lemah dan sebagainya, lesu ya. Jadi seperti yang video tu, mudah-mudahan tuan-tuan faham lah secara tak langsung. Dan boleh ulang balik, tengok dalam YouTube tu. Telah pun dimasukkan. Dan untuk ketika ini, seperti mana biasalah, kita akan bicarakan buku ini. Tuan-tuan boleh buka di situ, saya ingat ada muka surat, kalau dalam buku ni, muka surat 36. Tuan-tuan buka Dan slide yang saya bagi pada tuan-tuan hari itu, ada di bahagian mana ya? Dekat sekejap. Ada dekat buku yang saya bagi hari itu Tuan-tuan ada Ada simpanan buku ni? Ya. Admin boleh buka kan? Saya cuba buka Dekat mana tadi? Ni share. PDF. Sekejap saya tengok buka dalam PDF Ini bukan, ini masih lagi Word. Sekejap saya pergi ke saya punya ni slide. Okey. Mana tadi? Ini masih soal jawab. Soal jawab Dapat soal jawab Soal jawab. Just stop. Sekejap saya nak buka Saya stop. Saya stopkan. Okey. Sekejap. PDF kat mana saya letak ni? Tak ingat dah. Okey. Takut rugi masa kat sini. Saya bacalah. Boleh tuan-tuan dengar Saya dah share hari tu dengan tuan-tuan. Jadi saya tak ingat dekat mana letak. Tak buka dia. Desktop. Permohonan. Badan dan PowerPoint sekejap Tayamum panduan. Okey, ada sini. Alhamdulillah ada. Nampak Ustaz kena share PDF tu. Share. Okey. Ustaz share PDF. Dah share dah? Bukan, ni Ustaz pilih apa ni folder. Kan Ustaz dah buka PDF? Dah buka dah. Share yang tu, PDF tu. Sekejap. Mana tadi? Yang PDF yang Ustaz dah buka. Dekat sini ni. InsyaAllah. Dah masuk Belum lagi. Sekejap. Tak boleh masuk. Saya share PDF Ya betul. Mana tadi? PowerPoint. Yang last kali buka. Kat mana? Tak jumpa lah pula. Sekejap. Okey. Dapat? Belum lagi. Syarat-syarat sah solat. Betul. Betul. Dapat Okey, kita tengok muka surat di sini 30. Muka surat 20. Sekejap. 30. Tuan-tuan semua dah dapat melalui share ni. 34 Muka surat 36 di sini. Dalam PDF ni mungkin lebih sikit kot. Okey. Dah habis. Masuk apa? Sekejap Itu bersuci daripada hadas kecil berdasarkan keadaan pesakit. Kita penutuplah bicara kita dalam bab orang sakit.
Contoh panduan bagi orang sakit. Dia 24. Dia solat bagi orang sakit. Kemudian pesakit. Muka surat berapa? 28. 29. Terus habis Rasa macam dia bagi panduan dia. Kalau tak ada tu mana dia share yang asas. Patut dalam buku ni, buku saya yang di tangan ni, muka surat 35. Mungkin dia letak di awal lagi, wallahualam tak apa. Sebelum tu saya bicarakan sikit bersuci daripada hadas kecil berdasarkan keadaan pesakit. Muka surat awal lagi diletak muka surat 19. Okey. Di situ dia sebut anggota wuduk pesakit boleh dikenakan air. Ya. Muka surat 18, buku saya 36, 34. Agak larilah sikit. Okey, jika semua anggota wuduk boleh dikenakan air dan pesakit mampu berwuduk, hendaklah berwuduk dengan sempurna seperti biasa. Maksudnya kita wuduk, kalau boleh kena air, eloknya macam tu. Kita ikut azimah tadi. Azimah maksudnya kita buat dalam keadaan mengekalkan hukum yang asal. Bukan kita mengelak daripada daripada malas nak wuduk sebab make up muka dah cantik kan. Tak boleh. Kekalkan. Kalau kita kata wajib anggota tu boleh kena air, wajib kita ikut pakai wuduk biasa. Dan jika semua anggota wuduk boleh dikenakan air tetapi pesakit tak mampu berwuduk kerana tak boleh bergerak, umpamanya hendak mendapatkan seseorang yang boleh membantu wuduknya, maksudnya kena datang seorang bantu dia, anak ke isteri ke, dan jika tiada sesiapa yang mewudukkan orang tersebut sedangkan dia mampu bertayamum, hendaklah dia bertayamum solat dan tidak perlu diulangi setelah sembuh. Dia buat cara tayamum saja sebab dia tak boleh nak buat sendiri walaupun dia boleh wuduk. Kan umpama macam tadilah, dia ada air, ada sungai, ada tasik, ada laut, ada pili dan sebagainya, tapi dia sakit, nak pergi tak boleh, maka dia dengan tayamum dah cukup. Tapi tayamum tak ada masa tu lah. Kalau dah tak ada juga, tak ada orang nak bantu, dia panggil faqidut tahuran. Umpama dua alat-alat bersih dia tak ada, maka solat hormat waktu wajib qada kemudian. Tapi dalam keadaan ni kalau dia buat sendiri, dia boleh tayamum pun dah cukup, tak perlu diulang lagi. Jika tidak mampu bertayamum, hendaklah solat tanpa bertayamum. Kalau dia tak mampu solat, tak mampu bertayamum, maka dia kata tak betul, hendaklah solat tanpa tayamum, solat tersebut hendaklah diulang setelah sembuh. Macam saya sebut tadi lah. Maksudnya kalau dah tak ada orang nak bantu dia, nak ambil sendiri tak boleh, wajib dia ulang balik. Jika yang ketiga, jika anggota wuduk berbalut dan boleh dibuka dengan mudah serta tidak mendatangkan mudarat, jika terkena air hendaklah berwuduk dengan sempurna seperti biasa. Jika boleh dah kena air, wajib. Jadi kita wuduk seperti biasa. Anggota wuduk pesakit tidak boleh dikenakan air. Ini mula semua dia bagi lebih kurang 10 kaedah. Saya baca cepat. Kita nak dalam 12 suku kita selesailah. Okey. Jika semua anggota wuduk pesakit tidak berbalut dan semuanya tidak boleh dikenakan air seperti melecur, hendaklah bertayamum dan solat. Solat tidak perlu diulangi setelah sembuh. Jika boleh bertayamum dan disahkan oleh pegawai perubatan, hendaklah solat tanpa tayamum. Hendaklah solat tanpa tayamum sebagai menghormati waktu. Solat ini hendaklah diulang setelah sembuh. Yang pertama tadi, kalau tak ada, hendaklah bertayamum dan solat dan setelah sembuh tak perlu ulang balik lah. Tidak perlu diulang sebab tayamum tu dah cukup. Tapi kalau dia ini tak boleh kena langsung, air tak boleh, debu tak boleh, maka kena ulang. Jika semua anggota yang kedua, jika semua anggota wuduk pesakit tidak berbalut dan hanya sebahagian tidak boleh kena air. Ini yang balut tapi sebahagian tak kena. Contohnya kaki ke tangan sebagainya. Jika sebahagian besar anggota wuduk, contohnya muka, kepala dan tangan boleh dikenakan air, hendaklah berwuduk dengan basuh semua anggota yang boleh dibasuh dan sapu kepala. Anggota yang tidak boleh basuh, jika boleh disapu air di atasnya, adalah disapu air di atasnya. Jika tidak boleh, maka dia tak boleh sapu, tidak perlu disapu.
tunaikan solat dan solat tersebut tidak perlu diulang. Maknanya memadai kita ambil air tadi sapu atas tu. Ya. Jika sebahagian besar anggota wuduk tidak boleh dikenakan air, hanya perlu bertayamum dan kemudian tunaikan solat, tidak perlu diulang. Apa maksud dia tuan-tuan? Yang keempat ni, di ni ialah jika sebahagian anggota kita tak boleh kena air, hanya perlu tayamum. Jadi kita ambil wuduk, bahagian yang boleh basuh, bahagian tak boleh kena tu, membadai kita sapu tayamum. Solatnya tak perlu diulang. Dan berikutnya anggota wuduk berbalut. Berbalut semua anggota wuduk. Jadi anggota itu macam sebut hari itu semua balut. Masa ni lah dia nak batuk. Tidak boleh berwuduk dan bertayamum, tunaikan solat sebagai menghormati waktu. Dan solat tersebut naklah diulang. Kalau sebulan, sebulan lah. Wajib qada kembali. Dan yang kedua, makin teruk nampak ni. Berbalut bahagian muka saja. Ini muka, gambar tunjuk. Basuh bahagian muka yang boleh kena air berserta wuduk. Dan kemudian sapu di atas pembalut. Jika mendatangkan mudarat, maka tak perlu disapu. Kemudian, sempurnakan wuduk dengan membasuh kedua tangan hingga ke siku, menyapu air pada kepala dan membasuh kedua kaki hingga ke buku lali. Solat yang dilakukan tak perlu diulang. Ini menurut pandangan yang kita campur sekarang ni. Sebab dalam buku ini disusun dalam keadaan kita mencampur pandangan mazhab. Di antara Hambali dengan Maliki dan juga Hanafi. Bukan Syafi'i saja. Kalau ikut mazhab kita Syafi'i, walau selagi mana boleh tayamum, dah basuh kena tayamum. Jadi sekarang ni nampak dia suruh basuh saja. Tak perlu tayamum kan? Berarti kita melihat kepada pandangan mazhab lain kerana kadang-kadang debu dan air bila bercampur lagi mudah masuk dalam kulit. Jadi setengah pandangan membawa kepada mudarat yang lebih, maka tak perlulah memadai dengan air sahaja. Kemudian berbalut keseluruhan muka. Sapu air di atas pembalut muka berserta niat wuduk. Jika mendatangkan mudarat, tidak perlu disapu. Nampak? Sempurnakan wuduk dengan membasuh kedua tangan sehingga siku, menyapu air pada kepala dan membasuh kedua kaki hingga ke buku lali. Solat tidak perlu diulangkan. Dan yang keempat, berbalut sebahagian tangan. Basuh muka berserta niat wuduk. Basuh muka, niat wuduk sekali. Kemudian tadi tangan je balut. Tadi muka. Sekarang ni tangan saja balut. Basuh tangan berseniat. Kita basuh tangan berseniat. Kemudian basuh bahagian tangan yang boleh dikenakan air hingga ke siku di atas pembalut, sapu. Jika mendatangkan mudarat, tak payah sapu. Sempurnakan wuduk dengan menyapu air pada kepala dan membasuh dua kaki hingga ke buku lali seperti biasa. Solat tak perlu diulangkan. Ini kalau tangan saja berbalut. Yang berikutnya, berbalut seluruh tangan. Tangan kita balut seluruh sekali. Maka apa perlu kita buat? Basuh muka berserta niat wuduk. Boleh gunakan penyembur air jika perlu. Sapu air di atas pembalut tangan jika mampu. Dan boleh minta bantuan sesiapa yang menyapukan air di atas pembalut. Jika mendatangkan mudarat, sakit, tidak perlu sapu. Sempurnakan wuduk dengan menyapu kepala dan basuh kedua kaki hingga ke buku lali seperti biasa. Boleh digunakan penyembur air jika mampu. Solat yang dilakukan tidak perlu diulang. Jika tidak mampu menggunakan tangan dan tiada siapa yang bantu kita untuk sakit, untuk wuduk ni dah 3-4 bulan dalam wad, siapa larat tolong kita kan? Anak pun dekat-dekat merungut dah, jadi kita seorang. Hendaklah solat seperti menghormati waktu. Jadi dah, kerana setiap waktu larat anak kita nak datang. Ya, kita pula sekali wuduk, asal wuduk kentut. Jadi maka kita boleh buat yang E ni, ya, tapi kena qada balik. Tapi kebanyakan manusia hari ni bila ada di wad, banyak dipilih yang E, ya. Haram tuan-tuan dengan sengaja. Ya, yang diminta
boleh bawa dah ambo ayah minat ubi kayu dah hospital makan tak sedap. Nak minta ubi kayu tak berhenti. Dia tak boleh makan. Jadi contoh sekalian, makan anak boleh hantar, dia boleh lapar anak kesiana, bapak lapar. Tapi bab wuduk tak kira lapar pula. Ya. Patutnya anak tanya ayah dah wuduk belum, solat belum, anak tu pun. Sebab anak pun dah tak dididik oleh ayah masa sakit dulu. Ayah pun tak pernah ajar dia kan. Jadi kalau tu ada anak-anak bawa masuk sekali dalam kisah pembelajaran kita ni atas sebab apa? Anak pun dapat maklumat, kita pun dapat beri pengetahuan pada mereka. Esok ayah sakit buat begini kat ayah boleh. Tanya ayah solat dulu. Ya, jangan tanya ayah makan dulu. Mati tak apa sebab tak makan, tapi jangan mati sebab tak solat. Itu bahaya. Ya. Kemudian pembalut bahagian kepala saja. Dia berbalut di kepala saja. Basuh muka berserta niat wuduk dan muka dan kedua tangan hingga ke siku. Sapu air di bahagian kepala yang tidak berbalut dan sebahagian sapu di atas pembalut jika tidak mendatangkan mudarat. Jadi kalau ada lagi lubang-lubang tepi-tepi yang masih kosong, kalau balut kepala, bukan separuh, bukan seluruh, maka tempat-tempat tepi ni cukuplah kita pakai. Sebab itu dalam mazhab pandangan-pandangan ulama masih ada ikhtilaf ummati rahman ni, maksudnya Imam Syafi'i melihat kepada seminima mungkin 3 urat pun tak apa. Jangan kita pelekehkan pendapat itu. Ya. Sebab kadang-kadang kita melihat kepada perkataan ma'qulatil makna, kita menghina pandangan-pandangan macam itu. Ada hadis sahih. Bukhari dah kata ini Ammar punya pandangan lagi sahih. Buat apa kita ambil pandangan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ni dia sekadar yang membolehkan difahami dengan sesuai dengan apa yang dia boleh faham dan tujuan daripada ketika itu. Ya, semuanya pakai akal mentakwilkan apa-apa yang terjadi itu. Jadi kalau Bukhari kumpul, Bukhari tak kumpul kalau lagi tak sahih. Kita ambil lah sahih Bukhari. Boleh berpandangan begitu. Tetapi dalam isu balut separuh ni kita nak buat macam mana? Ya? Oleh kerana Imam Syafi'i dia cari kalau seminima mungkin berapa urat? Katalah 3 urat. Ambil 3 urat tadi. Ya, katalah kita sapu sikit pun cukuplah. Mazhab kita dah sempurna, boleh taklidkan dengan pandangan itu, ya. Senang. Jadi kita kata boleh 3 urat. Kemudian sapu air sebahagian kepala yang tak berbalut boleh sapulah. Bahagian-bahagian yang tak berbalut, dan kalau yang berpegang sekali sapu, tapi mazhab Imam Malik dan sebagainya sapu keseluruhan. Ya, dan kemudian pusing balik sekali. Itu kita boleh sapulah di atas balut tadi. Solatnya tak perlu diulang, ya. Kemudian berbalut keseluruhan kepala. Kepala semua balut. Jadi niat wuduk dan basuh tangan hingga ke siku seperti biasa, basuh muka, basuh tangan hingga siku, sapu air di atas pembalut. Jika mendatangkan mudarat tak perlu sapu, sebab sapu itu sunat. Tapi sunat itu, sapu itu perkara yang wajib juga, tapi kena sapu lah. Basuh kedua kaki hingga ke buku lali. Sapu kepala kena sapu, jangan basuh. Sebab perintah Allah pun famsahu bi ru'usikum, sapu itu termasuk rukun. Ya, cuma banyak sikit itu khilaf kat situ. Basuh kaki kedua sehingga buku lali seperti biasa, solat tak perlu diulang. Yang ke berapa dah? 7 ke 8. Dia sebut sini berbalut seluruh muka, yang ni berbalut sebahagian kaki sebelah aja. Balut, ya. Maka seperti biasalah wuduk, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, bagi air, sapu rambut, dan jika mendatangkan mudarat tak payah sapu. Solat dan sapu di atas pembalut kaki tadi dengan air. Sapu je tuan-tuan. Tepat luka tadi tak perlu kita basuh macam mana kita basuh pada kaki, ya. Isunya sekarang kita yakin atau tidak menggunakan spray tu. Spray tu sebenarnya kalau kita spray sikit-sikit dia lebih kurang sapu je. Spray di tangan, sapu. Kalau kita basuh ni, kita ni kalau boleh basuh ni, ya Allah, sampai nak jadi putih air tu, sampai mengalir terlalu banyak. Nabi berjaga bab tu, ya. Sebab Nabi kata takut berlaku pembaziran. Jadi berbalut yang ke berapa ni? Ke 10, Jadi berbalut keseluruhan kaki, basuh muka berserta niat wuduk, kemudian dan wuduk kedua tangan, kemudian sapu kepala. Dan ni balut seluruh badan macam saya buat simulasi hari itulah. Sapu air di atas pembalut kaki dan buku lali, datangkan mudarat, tidak perlu sapu, solat tidak dilakukan, tak perlu dilakukan, tak perlu diulang. Ini pandangan dah kita bercampur dengan taklid mazhab yang lain. Ya.
taklid talfiq ni dengan mazhab yang lain. Yang saya tunjuk simulasi hari tu, kita ikut Syafi'i. Kita basuh muka dulu, ya. Kemudian bahagian ni tak baluk muka, sikit je kan. Kita basuh tayamum, lepas tu baru habis tayamum baru basuh muka. Sebab tu jadi 4 kali wuduk, 4 kali tayamum. Ya, ada banyak lagi kaedah yang lain. Ada yang kaedah yang kedua, iaitu boleh kita teruskan begitu saja, maksudnya tayamum sekali, kemudian mana anggota yang belum lagi kita teruskan basuh seperti biasalah. Ya, katalah baluk muka, kita tayamum, kemudian sapu di tempat yang air pula, yang sapu tempat yang tak boleh kena air tu, kemudian wuduk seperti biasa sampai habis. Jadi dalam buku ini tuan-tuan, daripada 1 yang saya baca tadi tu sampai ke 10 semuanya telah pun sepakat oleh kita panggil apa, ustaz-ustaz ataupun ahli-ahli agama yang telah dikumpul oleh JAKIM. Mereka ini bertaraf mufti juga. Akhirnya mereka mengeluarkan satu pendapat mengatakan kaedah ini adalah sah. Namun ada lagi di luar sana pandangan-pandangan orang kata, kalau kita tanya JAKIM kata apa? Itu pandangan orang-orang pondok. Pandangan orang pondok ni maksudnya berpegang dengan Syafi'i sahaja. Jadi dalam Al-Quran Allah Taala sebut apa? Ni orang bacalah dalil tu. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridullahu liyutahhirakum. Allah ni tak nak menjadikan orang tu susah. Ya, sesuatu sakit tu Allah nak bersihkan dosa dia, dan dia ingat pada Allah, dia buat sekadar mampu, ya. Jangan buat idza amartukum hadza, Allah Taala kata, Nabi kata, bila aku suruh pada kamu sesuatu, buatlah sekadar kamu yang mampu. Janganlah tinggal langsung, buat sekadar mampu. InsyaAllah cari kaedah, ada kaedah ni lah. Dikumpul-kumpul mengatakan bahawa ini semua dibawa dengan pandangan-pandangan yang sah dan sahih, boleh dilakukan. Jadi tuan-tuan, ketika sakit, saya pun bertanya juga pihak JAKIM, boleh kan ni? Macam Dr. Zul pun bagi juga pandangan dalam hal ni. Dr. Zahzan pun ada dalam ni. Pandangan-pandangan mereka kan, kita nak kata terus tak boleh diterima, bukan mereka tu tak faqih dalam bidang ilmu fiqah. Dia kata, kita dalam ibadat ni, selagi mana ada hadis yang membolehkan, kita ikut dan memudahkan. Jangan menjadi menyusahkan. Ya, jadi dalam hal ni kita tak mengatakan bahawasanya mazhab ni tak bagus, mazhab ni tak bagus. Semua mazhab adalah bagus, cuma mereka ambil yang lebih asah. Dah ada sahih dah. Lebih asah, yang lebih sesuai. Lebih sahih dan lebih sesuai dengan keadaan orang-orang yang sakit. Kadang orang sakit ni dia jadi malas tau. Lagi sakit, lagi duduk hospital, lagi macam orang ayam pun kena sakit apa hawak di kampung tu kan. Dia tunggu mati ke, tunggu nak sambung nyawa kan. Jadi dalam keadaan itu, dia ni tak ingat apa dah, sembahyang jadi malas, tapi suap makan juga. Jadi bab tu makan. Ya. Jadi dalam hal ini, kalau orang-orang beriman, kalau kita jaga, kita hidup sekarang ni, kita jaga benda-benda macam ni, ibadat perlu jaga, ibadat kita teruskan, solat bagi sempurna, elok, wuduk bagi betul. Bagaimana kita wuduk dulu kan? Ajak betul, niat betul, apa semua, betulkan wuduk, kita ibadat cukup, nanti kita sakit. Sekarang kita jaga Allah, jaga ibadat untuk Allah. Waktu kita sakit, insya-Allah Allah jaga kita. Jadi bila Allah jaga kita, ada kemudahan-kemudahan seperti ini yang kita belajar ni, bila kita wuduk, insya-Allah yang terkurang itu disebabkan ada benda-benda yang membolehkan, kita talfiq di saat itu dengan minta pertolongan Allah Ta'ala, insya-Allah kita rasa kemudahan, kita yakin, insya-Allah ibadat kita diterima oleh Allah, dan Allah akan tolong kita di saat kita susah. Kita tak rasa susah. Waktu kita sempit, kita tak rasa sempit, sebab kita waktu senang kita jaga hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi 10, 20 dah tuan-tuan. 10 pula. Tok macam 10 lagi. Bukan 12. 20 dah tuan-tuan. Lama Jadi saya mohon kemaafan banyak-banyak. Kalau sekiranya tidak jelas, tidak memberi kefahaman dan tidak memberi kepada tuan-tuan rasa tak puas hati lagi. Rasa nak tambah lagi video, insya-Allah kita tambah. Ya. Ataupun dia kata nak bicara panjang lagi, insya-Allah kita ambil slot-slot yang lain yang akan datang, kita akan tambah lagi yang lebih baik, insya-Allah. Tuan-tuan, sekadar itu yang mampu saya kongsi hari ini. Saya
takut ambil masa tuan-tuan panjang sangat sampai 12.30 kan. Sebenarnya ada soalan tadi tu. Soalan yang ditanya oleh sahabat kita. Tak banyak, dalam 5-6 soalan sahaja. Jadi kalau sempat saya akan baca di minggu depan lah. Ya? Sebab minggu depan kita nak terus fokus kepada solat yang sempurna. Ya? Bab-bab taharah ni kita berhenti dulu sekat itu. Walaupun kita tak fokus pada satu kitab. Kalau kita fokus pada kitab fiqh manhaji, ada orang komplain. Ada kita fokus tentang kitab apa Maniatul Musalli pula, ada orang komplain. Sebab apa? Komplain tu sebab mungkin panjang nak habis satu-satu kitab tu. Tak boleh habis. Ya. Kita ambil fokus tajuk yang ringkas, yang boleh kita buat, kita kompreskan jadi kecil dan mudah kita faham. Lain pada tu, datangkan soalan-soalan apa yang terlintas di hati untuk kita fokus. Jadi soalan terjawab dan juga kita boleh fokus juga ibadat-ibadat bab taharah itu ya, khususnya bab tayamum, bab wuduk orang sakit, wuduk bagi orang yang berjabir, berbalut-balut badan seperti mana Jakim keluar ni, dan wuduk yang berikutnya ialah tayamum bagi orang-orang yang tak ada air. Sesa 4 slot itu, 5 slot lah pagi ni, sesa semuanya adalah melibatkan dengan taharah. Jadi minggu depan insya-Allah kita cuba fokus pula bab ibadat solat. Jadi tuan-tuan yang rasa nak bawa anak-anak sekali pun masuklah ya. Anak ke isteri ke kawan-kawan ke, boleh kita kongsi bersama untuk bab solat pula, sebab solat lagi luas ya perbincangannya, sehinggalah ada yang mengatakan baca begini yang ni bid'ah dan sebagainya, itu banyak perbahasannya. Taharah pun banyak, tapi dikompreskan jadilah seringkas mungkin. Jadi banyak soalan-soalan tuan-tuan tanya tu, peringkat awal dulu sampai 40 soalan. Penghujung ni makin sedikit mungkin dah faham barangkali. Bagi saya, apa yang saya sampaikan menjadi ilmu itu untuk faatlah pada tuan-tuan. Dan yang terkurang tu semua, maaf banyak sangat. Sebab kita ni sentiasa dalam kurang ya. Kadang-kadang lupa dan nak sampai pada tuan-tuan lupa. Bila habis kelas baru ingat. Jadi takut yang tak sampai tu jadi dosa bagi saya. Mohon maaf banyaklah. Jadi kita memohon maaf pada Allah Ta'ala, sebab ilmu ni milik Allah Ta'ala. Kalau ia berkat, berkatlah dunia akhirat. Kalau terkurang tu sama-sama kita baikilah ya. Wallahu alam. Saya izinkan tuan-tuan untuk bunuh diri, tak apa. Jadi untuk pertemuan ni saya mohon dulu kemaafan. Jadi sekadar itu penyampaian yang mampu kita berkongsi bab taharah ya. Minggu depan kita sambung dengan bab solat. Jadi sebelum kita akhiri, kita baca sikit doa lah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkatilah ilmu yang telah kami pelajari dan jadilah ianya sebagai amalan dalam kehidupan kami. Ya Allah, mudah-mudahan ilmu yang telah kami dengar dan apa yang telah kami pelajari, ya Allah, ia menjadi petunjuk kepada hidup kami. Ya Allah, apa yang terkurang dapat kami perbaiki dan apa yang lemah itu dapat kami berikan kekuatan kepadanya kembali, ya Allah, dengan usaha kami untuk mencari ilmu, ya Allah. Allahumma ya Allah, janganlah kau jadikan diri kami ini serik, rasa bosan, rasa malas untuk menerokai ilmu-Mu, ya Allah. Sesungguhnya ilmu-Mu, ya Allah, sudah berada di tangan kami. Cuma kamilah perlu berusaha bermujahadah melawan nafsu kami untuk memperbetulkan diri kami, ya Allah, dalam usaha mencari ilmu. Sesungguhnya kami sebagai insan yang sentiasa dalam keadaan lemah, ya Allah, bantulah kami. Kekallah petunjuk dan hidayah-Mu dalam jiwa kami, ya Allah. Bimbinglah tangan kami dengan petunjuk dan hidayah-Mu, ya Allah. Jua kami tidak lupa pada isteri dan anak-anak kami dan suami kami, ya Allah. Ya Allah, bimbinglah mereka, bimbinglah kami agar keluarga kami hidup dalam keluarga yang betul-betul beriman padamu, ya Allah. Bimbang kami, ya Allah. Kami bimbang, ya Allah. Takut-takut saat kami berada di hadapan-Mu, ya Allah. Disebabkan kekurangan pada isteri, anak-anak kami, ya Allah. Menyekat kami daripada memasuki syurga-Mu dengan lebih cepat, ya Allah. Dan kami terazab disebabkan perkara itu, ya Allah. Allahumma ya Allah, selamatkanlah kami, ya Allah. Berkekalkanlah petunjuk dan hidayah-Mu dan bimbinglah kami dengan petunjuk hidayah-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Berkatilah ilmu telah kami pelajari dan ianya mudah-mudahan manfaat untuk kami dan orang-orang yang mempelajarinya ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh tuan-tuan, saya izinkan yang nak terus makan tengah hari, nak dapatkan makanan-makanan, ya, bolehlah